yang akan dipimpin makhluk qiyam akan dipimpin oleh Sisfira dan juga Tazkirah akan dipimpin oleh Ali dan baca doa dipimpin oleh adik Zain Firhat. Okay, mari kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay, malam ni kita mulakan dengan tazkirah dulu. Lepas tu baru kita akan buat mahalul qiyam yang akan diterangkan apa itu mahalul qiyam dan tazkirah ni oleh Ali. Persilakan Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي الحبيبه أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insyaAllah kita akan melaksanakan sambutan maulid secara ringkas. Okey. Yang mana sambutan ini kita akan bagi tazkirah dulu tentang maulid Nabi SAW. Kemudian kita akan membacakan maulid. Apa dia kita katakan mahalul qiyam. Apa dia mahalul qiyam ini? Mahalul qiyam ini kalau secara terjemah literalnya bermaksud tempat berdiri. Macam kalau contohnya tadi saya nampak ada maklang. Tadi ada nampak ada maklang. Contohnya macam maklang macam saya, kami student UIA. So tempat kami tinggal disebut sebagai mahallah. Jadi kalau kita kata mahalul qiyam, mahallah maksudnya apa? Tempat tinggal. Mahallul maksudnya sama juga, tempat tinggal. So mahalul qiyam dikatakan sebagai tempat berdiri. Kenapa kita berdiri? Sebab ada tradisi yang dimulakan oleh, saya tak ingat siapa, salah seorang ulama kita, yang mana dibacakan selawat, kemudian ketika sampai pada satu bacaan selawat tersebut, akan sama-sama ramai-ramai berdiri. Kenapa berdiri? Sebabnya kita menghormati Nabi SAW. Kita membacakan selawat sambil menghormati Nabi SAW. Ada tak yang pernah membida'ahkan amalan ni? Di kalangan ulama al-sunnah, bukan daripada kalangan Wahabi. Kita tak nak bincang tentang Wahabi sebab Wahabi memang tak pernah setuju dengan maulid daripada dulu lagi. Okay, daripada ulama al-sunnah ada tak yang membida'ahkan amalan ni? Pernah ada yang membida'ahkan amalan ini. Kalau dikata seakan-akan kita ni memuji Nabi SAW. Tapi kemudian dibawa ulama ini, siapa namanya? Namanya adalah Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar ada dua yang terkenal. Satu Ibnu Hajar al-Asqalani yang penulis syarah kepada Sahih Bukhari yang terkenal namanya Fathul Bari. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau siapa yang belajar fiqh mazhab Syafi'i, dia akan tahu ada dua imam yang besar yang kalau mereka dua ini berkhilaf, kita boleh pilih salah satu. Yang pertama Ibnu Hajar al-Haytami, yang kedua Imam Ramli. Orang Mesir akan ikut Imam Ramli, manakala orang Yaman akan ikut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar pernah mengatakan bahawa maulid ni bid'ah. Kemudian sebab dia kata tengok masa bacaan maulid, kalau di Yaman sana ada satu bacaan dikatakan sebagai bacaan hadrah. Ketika dibacakan hadrah ini, orang-orang seakan-akan macam kena rasuk, macam tak sedar diri mereka. Tahu-tahunya menari, tahu-tahunya menangis-nangis dan sebagainya. Maka Ibnu Hajar telah mengharamkan amalan ini. Kemudian datang seorang ulama lain mengajak Ibnu Hajar pergi ke majlis hadrah. Sebab dia kata apa? Ibnu Hajar, kau haramkan benda ni, tapi kau pernah tak tengok sendiri benda ni? Kau pernah tak hadir majlis ni ataupun kau sekadar dengar cerita? Dia kata aku sekadar dengar cerita. Okey, kalau macam tu, cuba kau datang. Bila datang, tengah-tengah bacaan tu, tiba-tiba Ibnu Hajar sendiri berdiri dan Ibnu Hajar sendiri tiba-tiba dia berada dalam keadaan yang dia tak sedarkan diri dia.
Kemudian lepas tu bila dia sedar dia menangis-nangis. Kemudian barulah dia kata, baru aku faham kenapa bila orang masuk dalam majlis ni orang akan seakan-akan lupa diri mereka. Mereka telah fanat dengan cinta Nabi SAW. Fanat maksudnya apa? Fanat maksudnya dia telah lupakan diri dia, telah hancur diri dia dalam kecintaan kepada Nabi SAW. Okey, dalil maulid yang kita akan bincang adalah dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Mutasyaddidun. Okey, ini kitabnya Al-Mutasyaddidun. Okey, Al-Mutasyaddidun ni adalah satu usaha ulama dalam membenteras fahaman Wahabi yang paling latest setahu saya. Bermaksud apa? Bermaksud dulu sebelum Maulana Syekh Ali Jum'ah menulis kitabnya Al-Mutasyaddidun, sebelum itu ada satu kitab yang ditulis oleh Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki, guru kepada Walid dan guru kepada Abah. Apa dia nama kitabnya tu? Nama kitabnya adalah Mafahim Yajibu an Tusahhah. Maksudnya kefahaman yang wajib diperbaiki. Sebab apa? Siapa yang merosakkan kefahaman tu? Yang merosakkan kefahaman tu adalah mereka-mereka yang mendakwa mereka lah yang paling melaksanakan sunnah dan membid'ahkan kaum muslimin yang lain. Kemudian setelah Abu Yasid Alwi menulis kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, datanglah Syekh Ali Jum'ah. Dia terbitkan kitab ni baru dalam tahun 2000, atas daripada 2010 kalau saya tak silap. Dan saya beli kitab ni masa saya baru tahun pertama di UIA kalau saya tak silap. Dan ini adalah kitab pertama yang saya baca tanpa bimbingan guru dan khatam dalam bahasa Arab. Sebelum ni saya banyak baca terjemahan sebelum baca kitab ni. Terjemahan ataupun kalau saya baca kitab dengan guru, saya akan baca sampai habis. Tapi itu dengan guru lah. Maksudnya guru translate kan. Lepas tu kalau kita dengar baris guru, kemudian kita pun catat. Okey, situ ni maf'ulun bih ke, dia sebagian hukum-hukum bacaan bahasa Arab. Tapi kitab ini Allah takdirkan, inilah kitab pertama yang saya baca dan saya khatam, dan kitab ini bagi saya banyak memberikan saya panduan-panduan baru, cara berfikir yang baru dalam memahami isu tentang permasalahan Wahabi ini. Okey, dan salah satu isu yang dirungkaikan dalam ini adalah isu menyambut Maulid. Okey, sebab apa? Orang-orang Wahabi biasanya akan mengatakan bahawa menyambut Maulid ini adalah bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Maka mari kita tengok apa kata Syekh Ali Jum'ah tentang menyambut Maulid. Okey, yang pertama kita tengok ada satu hadis. Hadisnya berbunyi bagaimana? Hadis ini riwayatnya daripada Imam Bukhari. Hadisnya berbunyi, wa Suwaibatu maulahu li Abi Lahab. Maksudnya apa? Dan Suwaibah adalah hambanya Abi Lahab. Kana Abu Lahabin a'taqaha fa arda'at Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi basharin hibah. Maksudnya apa? Abu Lahab ni pernah membebaskan Suwaibah ni dan menyuruh Suwaibah ni menjaga Nabi SAW. Kiranya masa Nabi SAW lahir tu, Abu Lahab punya happy, dia bebaskan Suwaibah. Bila dibebaskan Suwaibah ni yang menjadi ibu susuan kepada Nabi SAW. Maka ibu susuan Nabi ada dua. Yang pertama Halimatus Sa'diyah yang biasa kita dengar. Kemudian yang kedua Suwaibah. Menarik tak menarik? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dia telah juga mendapat air susunya Suwaibah, Sayyidatina Suwaibah, dan juga Sayyidatina apa tadi tu? Yang satu lagi Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi SAW dengan pakcik Sayyidina Hamzah ni bukan sekadar teman sepermainan masa kecil. Malah diorang dua ni adalah adik-beradik susu. Selain daripada pakcik dengan anak saudara, diorang juga adalah adik-beradik susu. Maka sebab tu kalau kita tengok Sayyidina Hamzah ni masa mula-mula masuk Islam, dia masuk Islam tu bukan dengan sebab dia percaya apa yang Nabi cakap. Dia tak tahu pun apa yang Nabi cakap sebenarnya. Kalau kita tengok pada sirah. Tapi Sayyidina Hamzah ni masuk Islam sebab apa? Sebab dia tak puas hati orang duk nanya Nabi SAW. Lepas dia tahu orang nanya Nabi, kemudian dia dengar balik Islam tu apa, kan? Dia mengaku dulu dia Islam sebelum dia tahu apa itu Islam. Sebab apa? Sebab dia tak puas hati orang nanya dia punya anak saudara dia dan juga teman permainan dia. Sebab umur Sayyidina Hamzah dengan umur Nabi sama. Jadi Sayyidina Hamzah ni bila time dia masuk Islam tu, dia memang semata-mata sebab
dia bengang dengan Abu Jahal, yang Abu Jahal pergi nanya Nabi. Jadi dia pergi kat Abu Jahal, dia kata, berani kau kacau anak saudara aku sedangkan aku adalah salah seorang penganut agama dia. Dalam keadaan dia pun tak tahu apa dia Islam. Kemudian lepas dia cakap macam tu, bila keadaan aman, dia pun tanya Nabi, apa sebenarnya Islam? Terangkan aku pasal Islam. Kan? Lepas tu akhirnya dia terangkan pasal Islam, akhirnya dia pun masuk Islam. Okay. Kemudian bila kita dah tahu yang dia ni apa ni, dia ni pernah dibebaskan Abu Lahab dan disuruh untuk jaga Nabi SAW, maka diceritakan ketika Abu Lahab dah meninggal, Abu Lahab dah mati, dia nampak Abu Lahab dalam mimpi dia. Dan dia nampak Abu Lahab ni dalam keadaan yang teruk. Maksudnya dalam keadaan yang terseksa macam tu. Kemudian qala lah, maksudnya aku pun berkatalah, kan, madza laqita, apa yang telah kau jumpa, apa yang telah kau temui dekat tempat kau ni, kan, dekat neraka ni. Kemudian qala Abu Lahab, kan, aku pun berkatalah Abu Lahab, dia kata apa, lam alqa ba'dakum ghaira anni sukitu fi hadhihi bi'ataqatin Thuwaibah. Maksudnya apa? Aku ni tak pernah berehat, kan, sejak daripada aku masuk sini. Aku asyik kena seksa je. Tapi ada beberapa hari aku diringankan azab. Hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin tu adalah hari yang Sayyidina Abu Lahab, yang mana Abu Lahab diringankan azab. Dan macam mana Abu Lahab tu diringankan azab? Abu Lahab diberikan air yang segar. Kan hari tu kan Ustaz Kamaluddin cerita tentang buah zakum, tentang air neraka dan sebagainya. Tapi Abu Lahab ni, selain daripada dia dapat siksa macam tu, dia dapat air daripada dunia atau daripada syurga, salah satu tu lah, yang menunjukkan air tu air segar. Air tu dia dapat banyak mana? Air tu dia dapat sebanyak ni je. Okay. Antara dua jari ni, dekat tengah-tengah ni. Kiranya Abu Lahab setiap kali hari Isnin, dia akan dapat air sebanyak tu dan dia akan minum. Macam tu. Sebanyak tu je. Tapi dia kata itu dah cukup best lah untuk ahli neraka. Sebab apa? Seksa neraka tu sangat pedih, kan? Jadi bila mana dia dapat air macam tu, itu dah sangat lega bagi dia. Dah sangat rehat dah bagi dia. Maka kata Sayyidina Ibnu Hajar kata apa? Ibnu Hajar kata, sekejap Okey. Oh sorry. Bukan Ibnu Hajar. Kata Al-Hafiz Syamsuddin bin Al-Jazari. Syamsuddin bin Al-Jazari kata apa? Dia kata, kalau Abu Lahab diringankan azab pada pada setiap malam Isnin, kerana telah membebaskan Thuwaibah, dan kerana dia gembira dengan Maulid Nabi SAW. Maulid ni maksudnya apa? Maulid maksudnya boleh jadi dua. Boleh jadi tempat lahir, boleh jadi hari lahir. Sama. Dia berada dalam kalau dalam ilmu sorof tu dia macam bab isim makan dan isim zaman. Di mana dia punya wazan itu sama. Cara bentuk dia tu sama. Jadi kalau kita tanya kan, bila Maulid Nabi? Soalan tu betul. Maksudnya, bila hari kelahiran Nabi? Betul. Dan kalau kita pergi ke Mekah pula, kita tanya, dekat mana Maulid Nabi? Dekat mana tempat lahir Nabi? Pun betul. Maulid tu maksudnya tempat lahir ataupun tanggal kelahiran. Okey? Okey, berkata Imam Al-Jazari, dia kata apa? Dia kata kalau seandainya kan Abu Lahab yang kafir tu, kan, dah lah kafir, dah memang dikonfirmkan dalam Quran dia kena azab, kan. Tapi dia bergembira dengan kelahiran Nabi dan membebaskan Thuwaibah, menyebabkan dia mendapat keringanan azab macam tu, kan. Apatah lagi orang-orang Islam yang bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tentulah mereka ini lebih banyak dapat manfaat daripada kegembiraan mereka tentang kelahiran Nabi SAW. Kemudian Syamsuddin Ad-Dimashqi, salah seorang ulama hadis yang lain, dia telah melantunkan satu syair. Syair ini berbunyi macam mana? Iz kana hadha kafiran jaa dhammuhu. Maksudnya, ketika datang orang kafir ini dengan dosa-dosanya,
Wa tabbat yadahu fil jahimi mulaqqidan. Maksudnya dan telah Allah Taala telah jamin telah celaka tangan dia di dalam neraka secara kekal. Ah, ata annahu al-yawmal itsnaini daiman. Dan telah datang kepadanya setiap hari Isnin sepanjang masa sampai hari kiamat. Yukhaffifu anhu lisururi bi ahmadan. Maksudnya apa? Telah diringankan azab dia setiap hari Isnin kerana kegembiraan dia terhadap Ahmad, terhadap kelahiran Ahmad. Siapa Ahmad? Ahmad adalah nama lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman dhanna bi'amdi alladhi kana umruhu bi Ahmadin masruran wa mata muwahhidan. Kemudian apa lagi yang aku nak fikir tentang orang-orang yang sepanjang umur dia, sepanjang hayat dia tentang Nabi Muhammad ni berasa gembira. Maksudnya bila tentang seseorang ni sepanjang hayat dia, contohnya sambut maulid, sepanjang hayat itu gembira Nabi SAW dilahirkan, maka takkanlah orang-orang macam ni tak mendapat keringanan ketika di hari akhirat kelak. Inilah kata Al-Hafiz Syamsuddin Ad-Dimashqi dalam syairnya. Dan juga itu secara syair, kalau secara teksnya telah dikatakan oleh Syamsuddin Al-Jazari. Okey. Kemudian ada lagi tak dalil lain Ali yang menunjukkan bahawa maulid ni perlu dibuat? Ada. Bukti dia apa? Menyambut maulid ni adalah salah satu daripada perintah Allah. Buktinya apa? Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, salah satu, dalam surah Ibrahim ayat 5, dikatakan apa? Dikatakan oleh Allah SWT, وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa maksud hari-hari Allah? Hari-hari kebesaran Allah. Sekarang, kata Syekh Ali Jumaah, kalau seandainya hari-hari Allah yang sebelum ini telah berlaku pada Nabi-Nabi lain sebelum ni, maksudnya macam mana Nabi-Nabi lain menang lawan orang kafir dan sebagainya, takkanlah hari Nabi lahir tak dianggap sebagai hari kemenangan. Dan kalau hari yang patut disambut. Kalau kita kata, Nabi lahir, Nabi kalahkan siapa? Menarik tak menarik? Sepanjang peristiwa Nabi lahir SAW, ada banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Antaranya apa? Antaranya lagu Raihan merakamkan peristiwa-peristiwa ini. Runtuhnya Istana Kisra Farsi, Mekah diterangi cahaya putih, dan ada beberapa lagi. Kalau nak tahu lanjut, belilah kitab ni. Ramai dah beli belum? Kitab ni, Ar-Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah. Macam saya ingatkan sebelum ni, kitab ini yang tulisnya bukan Ahlu Sunnah ni, dicetak oleh Yadim. Kemudian kalau tanya, Ali, kalau bukan Ahlu Sunnah kenapa kita baca? Nabi SAW, nak kata punya berkat je Nabi SAW ni, semua umat dia memberi manfaat kepada umat dia yang lain. Saya bagi contoh saya ni antara orang-orang berkawan dengan Wahabi tu dah jadi macam keperluan lah, sebab kita duduk dekat UIA. Dalam masa yang sama, saya juga ada juga kawan-kawan daripada kalangan Syiah. Jadi macam mana kegunaan orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah dan orang-orang selain daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kepada kita? Orang Wahabi ni kerja diorang suka menyerang-nyerang kita. Menyebabkan bila kita nak buat satu benda tu, nak tak nak kita terpaksa cari dalil untuk mensenyapkan diorang ni. Bila kita terpaksa cari dalil, kita terpaksa buka kitab. Bila kita terpaksa buka kitab, secara tidak langsung kita akan dapat ilmu-ilmu yang lain juga. Itu kelebihan bila berkawan dengan Wahabi. Dan sebelum ni saya pernah cerita kan macam mana Syekh Yusri Barushdi menjadi seorang syekh sebab dia tak puas hati dengan seorang Wahabi ni yang merendah-rendahkan berziarah kepada makam Nabi. Maka dia pun berazam, dia kata apa? Dia kata, aku nak belajar agama supaya aku mampu jawab apa yang orang ni cakap. Akhirnya Syekh Yusri ketika dah jadi alim, dia kata apa? Dia kata akhirnya Allah Ta'ala takdirkan melalui berkat aku nak menjawab si Wahabi ni lah, Allah Ta'ala jadikan aku sebagai seorang alim. Sebab apa? Sebab nak mempertahankan kehormatan Nabi SAW. Kemudian bagaimana pula dengan Syiah? Syiah bagi manfaat tak Ali? Syiah bagi manfaat dalam erti kata ada, setidak-tidaknya saya tahu ada dua sumbangan Syiah terhadap umat Islam. Antaranya kalau bukan sebab Syiah dan
kalau bukan sebab Syiah, setelah Wahabi buat kacau, maka Ahlul Bait ni boleh katakan orang tak dengar pun nama dia. Sebab apa? Bila Ahlul Bait datang, Ahlul Bait kata Syiah ni apa? Syiah ni mengagung-agungkan Ahlul Bait sampai menyembah Ahlul Bait sebagainya. Macam-macam uh, kata-kata Wahabi terhadap Syiah. Syiah dengan Wahabi memang sepatutnya tak boleh baik. Tapi saya tak tahulah. Saya tengok daripada landscape politik Malaysia ni, Syiah dengan Wahabi boleh baik. Kalau tanya saya siapa Syiah tulis, siapa Wahabi tulis, itu kena cari sendiri lah. Okay, jadinya bila wujudnya orang-orang Syiah ni, maka mereka menyebabkan kita nak menjawab beberapa punya persoalan tentang Ahlul Bait itu menyebabkan kita akan jadi kenal lagi Ahlul Bait. Itu salah satu dia punya fungsi dia bila kita kawan dengan dia orang. Okey, kemudian apa lagi? Kalau kita baca tentang maqasid syariah sekarang tengah popular dekat dalam Malaysia ni, terutama setelah kemenangan Pakatan Harapan pada tahun yang sudah. Maka kalau kita tengok pada sejarah maqasid syariah, yang mula-mula telusuri dia adalah Babawih Al-Qummi, merupakan seorang daripada muhaddis Syiah. Kemudian kalau kita tengok Ibnu Sina dan sebagainya, Ibnu Sina, Khawarizmi dan sebagainya, semua tu bukannya orang Ahlussunnah. Sampai kan kalau kita belajar falsafah Islam, kita akan menggelar mereka-mereka ni sebagai falasifah Islami. Maksudnya orang-orang yang mengatakan diri dia orang Islam, tapi dia punya akidah dia tu ada sikit problem dalam kalangan orang Islam. Maka kalau kita tengok kan, semua umat Nabi Muhammad SAW ni dia sentiasa memberi manfaat satu sama lain tau. Dan kita tak boleh nak terus membenci orang tu semata-mata berbeza dengan akidah dengan kita. Sebab apa? Kadang-kadang diorang memang berada dalam akidah yang kita tengok kurang tepat, tapi diorang tetap menyumbang kepada pembangunan umat Islam. Dan contohnya macam ni, kitab sirah dalam ni ada tak benda yang bertentangan dengan akidah? Ada. Contohnya ketika mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala berada di langit. Tapi benda tu bertentangan lah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kenapa kita ambil juga? Sebab kita tak ada kitab yang semacam ini dalam erti kata yang mengumpulkan banyak rujukan dan juga mendapat pengiktirafan oleh jemaah ulama. Kita ada kitab-kitab lain dalam sirah, contohnya macam Nurul Yakin, Tarikh Tabari dan sebagainya. Tapi kitab-kitab ni sangat panjang. Tapi kitab ni menjadi kitab yang ringkas dan mudah untuk kita faham timeline tu. Mengikut kajian siapa? Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau tanya Ali, Safiur Rahman ni Wahabi ke? Bukan. Dia punya akidah dia adalah akidah Athari. Athari ni nak kata Wahabi bukan, Ahlussunnah bukan. Dia adalah satu mazhab baru yang mana diorang ni berpegang kepada sebahagian daripada pegangan Wahabi. Tapi diorang ni boleh katakan lebih keras daripada Wahabi dalam erti kata nak menerima hadis tu. Okay. So, kata Syekh Ali Jumaah, di antara tanda-tanda kita kena sambut maulid ni adalah daripada ayat ni, wa zakirhum bi ayyamillah. Sebab apa? Hari Nabi SAW lahirlah kan, bermulanya kebangkitan Islam itu. Dan kalau kita tengok baca pada sirah, kita akan mendapati banyak sangat tanda-tanda kelahiran Nabi itu, sampaikan yang menunjukkan Nabi SAW itu seorang Nabi. Sampaikan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi ni adalah imam yang sangat hebat. Sekejap saya tengok ada tak saya ada kitab dekat sini. Fakhruddin Ar-Razi. Oh, tak ada. Kitabnya kalau ada salah satu kitab ni tu ada dekat rumah Abah. Di mana dekat situ ada satu kitab namanya Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib ni kitabnya ni kitab tafsir dan besar. Imam Razi ni, dia ni sangat hebat tentang falsafah, sampaikan ketika dia ada orang-orang selain daripada Islam tak mampu nak macam-macam dengan orang Islam. Sebab apa? Hujahan-hujahan Imam Razi ni sangat kuat. Dan Imam Razi kata apa? Imam Razi kata sebenarnya dalil kekuatan Nabi SAW tu sebagai seorang Nabi bukan pada Al-Qurannya. Sebab apa? Kalau kita kata Quran tu dalilnya, kita boleh katakan macam mana kita tahu Quran? Tentulah kita kata Quran tu benar sebab apa? Datang daripada orang yang benar. Siapa orang yang benar? Al-Amin, Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum Nabi SAW jadi Nabi lagi, dah dibuktikan bahawa Nabi SAW tu mempunyai
kehebatan-kehebatan yang berbeza daripada manusia biasa yang lain. Maka Imam Fakhrul Razi kata, bukti kenabian Nabi itu adalah pada hayat sebelum Nabi dan nanti jadi Nabi tu. Itulah bukti dia. Dan kalau kita kata, Hadi, bolehkah kita kata macam tu? Kalau kita belajar dalam ilmu kalam, kita akan jumpa banyak ulama-ulama membuktikan kebenaran Islam tanpa perlu menggunakan Quran dan Sunnah. Tapi kenapa kita kena guna Quran dan Sunnah sekarang? Quran dan Sunnah sebenarnya mengajarkan kita cara fikir yang baik. Tapi ketika mana orang mengambil Quran dan Sunnah dengan tidak menggunakan cara fikir yang baik, maka kat situ akan jadi cacah merbah cara berfikirnya. Dan kalau kita tengok dalam sirah-sirah Nabi SAW, diceritakan sebenarnya orang-orang kafir ni banyak kali telah dalam tanda petik beriman kepada Nabi. Tapi lepas tu mereka ingkar. Contohnya, pernah satu hari tu, Nabi tawaf. Nabi tawaf dan diorang ni duk mengutuk-ngutuk Nabi tau. Sekali tu Nabi tawaf, Nabi senyap-senyap, Nabi pergi kat diorang, Nabi bacakan ayat Quran. Nabi bacakan surah An-Najmi tak silap. Bila Nabi baca tu, diorang dengar dan bila diorang terlampau takjub, diorang sujud sama-sama dengan Nabi. Lepas tu, bila diorang sujud, maka orang-orang kafir yang lain yang tak datang kat majlis tu, diorang kata, apalah korang ni sujud ke Muhammad? Lepas tu dia kata, tak, kita orang bukan sengaja sujud, kita orang kena sihir. Tapi daripada cerita tu kita dapat tahulah sebenarnya diorang sebenarnya tak ada masalah nak beriman dengan Nabi. Tapi kenapa diorang tak beriman dengan Nabi? Sebab diorang tak nak tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk terhadap diri diorang. Antara kisah lain, banyak antaranya Walid bin Mughirah, dia kata apa? Dia kata sebenarnya Muhammad ni nak kata dia sihir, kita tahu dia bukan sihir. Nak kata dia ni pawang pun kita tahu pawang tu macam mana. Nak kata dia ni gila, kita tahu orang gila macam mana. Sebenarnya Muhammad ni betul. Tapi kita kena fikir macam mana kita nak kalahkan dia. Itulah sebab tu kita kata mereka ni orang-orang kafir. Sebab apa? Mereka tu dah dapat kebenaran tapi mereka lindungi kebenaran tu. Kafarat maksudnya kita menutup. Maka dekat sinilah kita dapat tengok seperti mana perangai orang kafir ni, dia suka dah dapat kebenaran pun dia suka lindung-lindung. Maka janganlah pula kita bila dapat kebenaran tu kita lindung-lindung. Maka saya ada beberapa minit lagi berbaki. Maka kalau seandainya ada beberapa persoalan berkaitan dengan maulid dan nak tanya tentang dalil maulid yang lain, boleh tanyakan. Bismillah, silakan. Ada yang nak tanya tak? Okay, kalau tak ada nak tanya, saya nak tanya. Okay. Cik Nora. Cik Nora Liza. Okay. Kalau kita tengok Cik Nora tadi kita dah cerita tentang dalil maulid. Sekarang kita tanya. Kalau betul maulid ni baik, kenapa sahabat-sahabat tak buat? Macam mana tu Cik Nora? Kenapa sahabat-sahabat tak buat? Kita pernah tak dengar sahabat-sahabat sambung maulid? Pergi apa ni ke? Pergi berarak ke apa ke? Ada tak kita dengar macam tu? Ada. Jadi macam mana ni? Ni bid'ah ke tidak ni? Sahabat-sahabat tak buat? Macam mana nak jawab Itu masing-masing punya pandangan kot. Kalau rasa bid'ah lah. Kalau rasa tak lah kot. Sebab takut salah bagi jawapan dia, takut salah. Tak apa. Sebab kalau dengan saya, kan, kita memang nak biar salah tu ada supaya kita tahu kat mana yang kita kurang pemahaman dia. Okey, jadi Cik Nora kata bergantunglah pada pandangan masing-masing. Nak kata bid'ah, bid'ah lah. Nak kata tak bid'ah lah. Macam tu Okey, terima kasih Cik Nora. Okey. Jawapannya apa kalau seandainya ada orang tanya kan? Kenapa sahabat-sahabat tak buat pun? Jawapan dia, siapa kata sahabat-sahabat tak buat? Dan siapa kata Nabi SAW tak buat? Ali. Nak tanya, Nabi buat tak? Ni jawapan saya. Nabi maksudnya kalau Nabi buat tak bid'ah lah.
Okey. Kalau Nabi tak buat lah, tak tahu lah, maksudnya gitulah. Kalau Nabi praktikkan benda tu, mungkin tak bid'ah lah. Okey. Ha, Okey. Sekarang ni saya nak tanya Cik Nora. saya. Cik Nora pernah tak puasa sunat hari Isnin atau hari Khamis? Pernah. Okey, tahu tak apa dalil dia? Puasa je dari ni tak tahu. Okey. Hari ni kita belajar dalil dia kan? Supaya lepas ni kalau seandainya ada yang tanya kan, kita boleh terus jawab. Okey. Jawapan dia betul. Kalau seandainya benda ni baik, mestilah Nabi SAW atau sahabat-sahabat dah buat. Dan kalau macam Cik Nora cakap kan, kalau Nabi dah buat, takkanlah bid'ah. Ya, betul. Dan antara bukti Nabi buat adalah pada puasa hari Isnin. Ketika ditanya, kenapa dia puasa hari Isnin? Kan? Kemudian Nabi cakap, sebab hari Isnin tu adalah hari yang aku lahir. Dan satu lagi, hari Isnin adalah hari aku diutus menjadi Nabi. Okey, faham. Jadi Nabi sambut maulid tak? Sambutlah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara macam mana? Puasa. Betul, dengan cara Nabi sambut maulid dengan cara puasa. Nabi sambut maulid pada hari ini je ke? Pada bulan Rabiul Awal je ke? Pada bila Nabi SAW sambut? Nabi kalau salam minta maaf Ya. Sambut setiap minggu. Betul, sambutnya setiap minggu. Sebab setiap minggu tu hari Isnin kan ada. Betul. Hari lahir dia lah. Betul. Jadi kalau seandainya setiap minggu Nabi sambut hari Maulid kan, takkanlah kalau kita spend 1 bulan untuk menyambut Maulid tiba-tiba jadi bid'ah. Kalau dia kata apa tahu? Kalau contohnya dia katakan kan, salah tu Ali kan. Sebab itulah kita tak boleh sambut Maulid setiap 1 bulan. Kita kena sambut sepanjang tahun. Sambutlah sepanjang tahun. Tapi jangan larang orang yang nak sambut sepanjang 1 bulan. Betul, jangan marah orang yang nak sambut kan. Betul. Sebab apa? Dalilnya jelas. Dan untuk pengetahuan, dalil puasa pada hari Isnin itu telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Muslim ni kalau meriwayatkan dari Imam Bukhari, orang susah nak pertikaikan sebab apa? Sebab diorang mengambil hadis tu dengan cara yang ketat. Menyebabkan kalau orang kata tak sahih lah. Ada hadis-hadis Imam Bukhari yang tak sahih. Ada hadis Imam Muslim yang tak sahih. Tapi ketika diorang menulis kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, mereka cuma letakkan hadis-hadis sahih je dalam tu. Hadis-hadis yang tak sahih ni diorang letak dalam kitab lain. Okey. Terima kasih Ali. Okey, sama. Sekejap ada persoalan yang saya dapat daripada Okey. Saya jawab satu soalan. Saya nak minta kerjasama semua ahli-ahli yang hadir ni. Saya diminta kalau boleh kumpulkan soalan-soalan yang mengganggu fikiran berkenaan akidah untuk saya jawab dalam kita punya pertemuan akidah akan datang. Dan saya harap bagi soalan-soalan yang pernah orang cakap jangan tanya, kalau tanya kafir. Bagi soalan-soalan yang macam tu yang pernah terlintas, jangan pergi cari pergi cari dekat Google ke apa kan, soalan-soalan dikeluarkan daripada liberal ke apa ke. Nak persoalan-persoalan yang mengganggu diri sendiri. Antara contoh-contoh soalan dia, contohnya Allah tu maha pengasih, maha penyayang, tapi kenapa Allah hadirkan syaitan yang keep on menyesatkan kita dan buat kita suffer dalam kubur, di mahsyar dan sebagainya. Contohnya macam tu. Saya nak soalan-soalan yang macam tu. Sebab apa kalau kita tanya kalau dulu masa kat sekolah, sebab kan mungkin nasib kita malang lah kan, dapat ustaz-ustazah yang tak berapa nak mendalam ilmu akidahnya tu, menyebabkan nanti dia kata apa, jangan tanya-tanya nanti rosak akidah. Sedangkan kalau tak bertanya, itu yang rosak akidah. Jadi saya nak minta kalau boleh kumpulkan soalan-soalan macam ni. Sebab apa? Sebab kita nak jawab. Sebab apa kalau kita tak jawab, nanti keraguan-keraguan tu dia akan terus bertambah sampai akhirnya nanti kita akan meninggalkan Islam tapi kita sedar. Dan berapa banyak orang perempuan kebanyakannya yang saya tahu telah meninggalkan Islam secara tidak sedar. Contohnya
Okey, dalam ni ada tak yang suka poligami? Soalan Ali kau ajar. Okey, jawapan dia mestilah saya tahu ramai kebanyakan perempuan tak suka di poligami. Majoriti lah rasanya. Kan? Okey. Tapi apa yang masalah ketika menolak poligami? Ketika mereka menolak poligami tu, mereka tak kata seakan-akan yang mereka ni setuju dengan syariat tu, tapi kalau boleh tak nak berlaku pada diri sendiri. Sebaliknya, mereka selalu cakap macam ni. Cuba bayangkan kalau lelaki berkongsi isteri. Ha, apa masalah pada kalimah tu? Bayangkan lelaki berkongsi isteri. Masalah pada kalimah tu adalah seakan-akan kita nak kata yang buat syariat poligami tu bodoh, tak tahu perasaan perempuan. Bila tak tahu perasaan perempuan, maka apa? Bodohlah siapa yang buat syariat. Siapa yang buat syariat boleh poligami ni. Sedangkan kalau kita kaji balik tentang syariat poligami tu banyak kisah sebelum tu. Dan kalau kita baca dalam sejarah persyariatan, sebenarnya poligami Islam adalah poligami yang paling minimum. Sebab apa? Dalam Kristian ada poligami yang tak terhad, seperti contohnya mazhab Allahumma salli ala Muhammad. Apa buat mazhab yang saya selalu sebut tu? Mormon, mazhab Mormon kan, ejaan dia MORMON, dia menetapkan tak ada had poligami. Tapi Islam kata apa? Dan orang Arab pun macam tu. Tapi Islam kata apa? Islam kata tak, poligami nanti kita hadkan hanya boleh 4 je. Itu antara contohnya. Yang mana kita sebenarnya meninggalkan Islam tapi kita sedar, kita menolak Quran tapi kita sedar. Jadi kalau kita tak nak poligami, kita kata apa? Kita kata, saya mengajarkan trik dia. Okey, kalau kita tak nak poligami, kan, maka kita katakan poligami itu adalah syariat Allah. Tapi dalam masa yang sama, saya nak mengikut sunnahnya Fatimah Zahra. Sebab Fatimah Zahra kan, dia tak nak dipoligamikan. Maka saya mengikut sunnahnya Fatimah Zahra. Sebab apa? Saya tak yakin yang saya boleh redha kalau seandainya saya dipoligamikan. So terus dapat pahala. Menolak benda yang kita tak suka tapi kita dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita mengikut sunnah salafus salih. Tapi bila kita menolak dan kita katakan hujah-hujah yang kita ambil daripada barat, terus kita jadi tanpa sedar kita sebenarnya mengkufuri Al-Quran itu sendiri. Jadi saya nak soalan-soalan yang soalan-soalan yang berbentuk macam tu. Yang selama ni kita dihalang-halang tanya. Sebab apa? Dalam Ahlussunnah tak ada persoalan macam tu. Tak ada benda-benda yang kita dihalang tanya. Siapa yang menghalang-halang tanya tu, kebiasaannya mereka ni, minta maaf cakap daripada golongan selain daripada Ahlussunnah. Yang mana diorang ni masa time mula-mula nak keluarkan orang daripada Ahlussunnah, diorang kata gunalah akal, jangan taklid. Tapi nanti bila ikut mazhab diorang kata agama ni jangan mana-mana pakai akal. Agama ni kena dengar je. Ini saya dah berpengalaman dengan beberapa orang yang selain daripada mazhab Ahlussunnah yang perangai macam tu. Yang dalam Ahlussunnah pun ada macam tu juga. Sebab apa? Diorang ni walaupun kata Ahlussunnah, tapi rupa-rupanya kalau kita check balik dia punya laluan dia tu sama ada bukan murid yang pandai ketika belajar ilmu Ahlussunnah, atau yang kedua, bukannya orang yang belajar daripada guru-guru yang pure Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dia antara sebabnya kenapa saya katakan saya nak kalau boleh kumpulkan soalan-soalan yang macam ni. Dan soalan-soalan macam ni nanti insyaAllah saya akan jawab. Kalau ada macam yang soalan yang saya baru dapat ni, Allah tu maha pengasih maha penyayang, kenapa hadirkan syaitan, saya akan jawab dalam isu qada dan qadar Allah SWT. Okey? Maka nanti kan kelas akidah akan dimulakan setelah bulan Maulid. Okey? InsyaAllah bulan depan saya akan bawa dalil lain pula tentang kebolehan Maulid SWT. Maulid Nabi SAW. Okey, untuk itu saya sudahi saya punya tazkirah. Kalau seandainya ada persoalan, boleh PM Kak Syakira, nanti Kak Syakira akan panjangkan kepada saya. Okey, itu je. Kita beri laluan kepada selawat kepada Nabi SAW. Dan saya nak ingatkan selawat Maulid kejap lagi kita baca ni, yang akan dipimpin oleh Kak Pira ni, ini adalah permintaan Walid kepada saya masa time perjumpaan saya dengan Walid yang terakhir. Yang mana Walid cakap jangan tinggalkan dua benda. Yang pertama, jangan tinggalkan ratib al-atas. Dan yang kedua, bulan Maulid jangan lupa baca Mahlul Qiyam. Cuma saya tak tahu, rupanya anak-anak Walid tak gunakan Mahlul Qiyam. Tapi saya tak tahu kenapa Walid guna Mahlul Qiyam dekat saya. Mungkin sebab Walid tahu yang saya tak belajar daripada dia secara direct. Jadinya istilah Mahlul Qiyam tu lebih universal digunakan oleh mana-mana ulama'. Untuk itu kita jemput Umi Zain untuk memimpin bacaan Maulid atau Mahlul Qiyam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap buka laptop lagi satu. Lost connection. Minta tolong semua buka kamera boleh? Kak Fira ajak Ali tengah setting mic supaya Ali boleh berdiri. Mic pula, kamera. Itulah nak minta semua berdiri, buka kamera sama-sama sebab dia mahalul qiyam jadi kena qiyam lah. Qiyam tu maksudnya berdiri jadi semua kena berdirilah. Sekejap internet slow pula. Syakira boleh tak? Sekejap. Boleh zoom out sikit tak? Sekejap. Zoom out sikit. Bagi nampak macam banyak sikit. Alright. Okay. Zoom dia Mila start Okay, kita berdiri sama-sama Sekejap, tapi dah tak kecil sangat ke? Macam kecil sangat kalau kat phone. Yang lain boleh baca tak? Bisa. Okay, yang bisa bagus, alhamdulillah. Sekejap Kak Fira tak buka mic. Okay, sorry Okay, tengok rangkap yang pertama, baris yang pertama dengan baris kedua saya akan baca. Kemudian kita akan ulang lagi sekali. Lepas tu saya akan baca baris yang ketiga dan keempat. Selepas baris ketiga dan keempat, yang lain baca baris yang pertama dengan yang kedua balik. Dia ulang balik macam tu Ali boleh buka sekali kot nanti mic. Okay Kak Fira. Sebab takut yang lain tak sure yang mana dia punya susunan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات
الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا لي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Alhamdulillah. Okey, boleh duduk. Nanti kita buat ringkas saja. Okey, seterusnya kita akan baca lagi satu qasidah ya. Okey, boleh nampak ya dekat skrin? Alright, yang ni kita boleh duduk lah. Halul qiyam dah habis yang tadi tu. Yang ni nyanyi qasidah untuk Rasulullah jugalah. Okey, sama-sama
Yang ni saya akan baca macam tadi juga. 2 baris yang pertama kita akan ulang balik selepas 2 baris kedua yang saya baca. Kita baca dulu 2 baris pertama, kemudian 2 baris kedua saya baca. Yang lain boleh ulang balik baris yang pertama tadi atas balik macam tadi juga ya, lebih kurang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji utfatan ya jiratal alami يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Okay, saya baca baris kedua dengan ketiga. Kemudian nanti tuan-puan ulang, perempuan, adik-adik, kakak-kakak semua ulang balik yang atas ya. Nahnu jiranun bidzal harami haramul ihsani wal hasani. Nahnu jiranun bidzal harami haramul ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العام يا أهيل الجود والكرم عتبة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Dapat ke lagu dia? Dapat insyaAllah. Pelan-pelan pelan-pelan. Tak apa, sama-sama. Bismillah. Wa bi ayatil Qur'ani 'unu fatta'iz fina akhal wahani wa bi ayatil Qur'ani 'unu fatta'iz fina akhal wahani نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم عتبة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخير منا فاعلم
ولنا المعلى وخيف منا فاعلما هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتفتي يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والكرم عتفتي يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والكرم يا مهيل الجود والكرم. Ulang lagi sekali yang atas يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبي يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والكرم عتبتي يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والكرم يا مهيل الجود والكرم. Alhamdulillah. Okey, itu saja. Maaf ya ada kekurangan apa-apa. Kak Bira, Zin tak nak baca doa? Ada sekejap. Dia nak baca doa, dah standby. Di tengah baru lupa makan ni, sekejap. Okey. Alright. Okey, dia baca doa. InsyaAllah nanti next week kita buat ni juga. Tapi untuk tazkirah, ada rasa dalil kita dah cukup kot. Dah cukup kuat kot dalil kita bagi. Sahih Muslim kot. Jadi untuk next insyaAllah kita akan bahas sikit makna-makna daripada qasidah-qasidah kita baca tadi. Sebab tadi mungkin tadi yang baca macam kenapa, apa yang bestnya kalimah-kalimah ni kan. Sekejap nanti kita akan bincang minggu depan apa maksud-maksud syair-syair ni kita baca ni. InsyaAllah ta'ala a'lam. Okey, tafadhal Zain. Okey Zain baca doa ya. Okey, semua tanda tangan. Zain pun tanda tangan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya, dosa umi abah saya, dosa atuk, dosa mak, dosa cikgu-cikgu saya, dosa jiran saya, dosa saudara-saudara saya, dosa semua orang yang join Google Meet hari ini dan seluruh umat Islam. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang rajin solat, rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah, rajin tolong orang, dengan rajin berselawat. Ya Allah, kami sayang sangat dengan Nabi Muhammad. Kalau kami semua dah meninggal, bagilah kami jumpa Nabi Muhammad sebab kami nak Nabi Muhammad tolong. Selamatkanlah kami dari masuk api neraka. Kami takut api neraka, nanti kami hangus pula sebab neraka terlalu panas. Tolong kami tahu Allah. Allah kan baik. Ya Allah, terimalah doa kami walaupun kami selalu buat dosa. Kami tahu kami selalu tak dengar cakap sorry. Tahu Allah.
Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري. Rabbana atina. Boleh juga. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. تقبل الله منكم. Minna Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Zain. Ada jamuan makan tak? Sama-sama. Kau buka peti sejuk kau sendiri weh. Jamuan makan kat rumah masing-masing. InsyaAllah niat sambung maulid nanti Nabi SAW cukupkan. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Ada apa-apa soalan ke sebelum kita tutup? Jamuan makan je. Terima kasih semua. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum.